Masa tu embun pergi mengendap. Lepas tu ada satu kata-kata yang dikeluarkan oleh embun. Filem Embun karya Irma Fatimah tahun 2002. Filem ni berlatar belakangkan pendudukan dan penjajahan Jepun dan berfokuskan pada 3 karakter utama. Embun, lakonan Datin Paduka Umaida, Bayu, lakonan Allahyarham Hadi Muhsin dengan Lieutenant Koishi, lakonan Akasha. Embun adalah seorang wanita, dia cerita seorang wanita yang perwatakan dia sangat berdaya juang tinggi. Dia tak sama dengan gadis-gadis, perempuan-perempuan pada zaman tu, yang mana kalau kita dapat tengok gadis-gadis perempuan pada zaman tu sepatutnya ada kat dapur, kena buat hal perempuan, jaga anak, masak. Tapi embun bukan macam tu. Embun ni perempuan yang gadis yang sangat berdaya juang tinggi. Dia sangat adore dengan abang dia, dia suka dengan perjuangan abang dia, dia nak masuk sekali perjuangan abang dia. Dia nak buat apa yang abang dia buat, nak pertahankan hak Melayu kan, nak perjuangkan tanah Melayu. Dia dengan abang dia percayalah yang kedatangan Jepun ni boleh bebaskan tanah Melayu, tapi walaupun di sebaliknya berlaku lah, tapi di sebaliknya berlaku. Kemudian kita ada Bayu. Bayu ni Allahyarham Hadi Muhsin, lakonan dia. Bayu ni adalah penggerak utama Kesatuan Melayu Muda Cawangan Bayar Lepas Pulau Pinang. Kesatuan Melayu Muda ni macam kita lah, banyak-banyak parti politik kan macam zaman sekarang. Masa tu Kesatuan Melayu Muda. Bayu adalah penggerak utama. Bayu ni leader mereka lah. Okay. Jadi Bayu ni macam tadi, dia percaya kedatangan Jepun ni boleh bebaskan tanah Melayu lah, boleh bebaskan hak-hak Melayu ni. Tapi sebaliknya berlaku. Jadi Bayu dengan kawan-kawan dia ni berpakat untuk buat tunjuk perasaan kepada Jepun lah. Okay. Masa tunjuk perasaan tu, malangnya Bayu ditangkap. Okay. Bila Bayu ditangkap, habislah semua kawan-kawan dia ni, semua orang kampung, ahli-ahli Kesatuan Melayu Muda ni jadi cacah marbot lah. Jadi tak tahu nak buat apa. Leader hang kena tangkap kan. Lepas tu macam mana hang nak gerakkan hang punya gerakan kan, macam mana hang nak gerakkan hang punya parti kan, leader hang tak ada. Jadi semua pakat duk tanyalah nak buat apa kan. Masa ni keluarga Embun pun cuba bangkit lah. Ayah Embun dengan ayah Bayu ni cubalah bincang, ajak ahli-ahli Kesatuan Melayu Muda ni, ajak bincang sekali. Okay, kita nak buat apa? Jadi dah sampai kita sepakat, kita apalah, cubalah nak pergi selotok dengan Jeneral Kurokawa, ketua tentera Jepun tu, untuk bebaskan Bayu. Tapi masa ayah dia buat keputusan macam tu, ayah dia panggil lah, okey, siapa yang nak sama-sama dengan dia pergi jumpa tentera Jepun. Malangnya seorang pun tak mau ikut, seorang pun tak mau join. Jadi ayah Embun ni tak apalah, dah jadi macam tu, anak aku kan, aku dah kena selamatkan. Jadi dia pun pergi pejabat Jepun tu, pergi jumpa tentera Jepun. Tapi malangnya masa tu bila pergi, ayah Embun dibunuh kan. Bila jadi macam tu, Embun ni dia jadi macam geram lah, dia jadi macam tak tahu nak buat apa. Jadi dia cuba bangkit, dia rasa dia yang kena bertindak, abang dia tak ada, ayah dia kena bunuh kan. Jadi dia rasa dia yang kena bergerak lah. Embun ni ambil inisiatif, Embun ni nekat, dia nak pergi jumpa tentera Jepun tu pula untuk bebaskan abang dia. Jadi Embun pun pergilah jumpa tentera Jepun. Tapi masa dia jumpa tentera Jepun tu, malangnya dia kena tangkap. Dan silapnya malangnya kat situ, bila dia kena tangkap, dia perempuan. Masa tu Jepun ni menganggap perempuan ni sebagai alat kan, alat sebagai hamba seks kan, sebagai alat saja. Jadi bila Embun ditangkap kan, jadi malang lah kat dia. Dia ditangkap dan dia diperkosa ramai-ramai oleh tentera Jepun. Antara salah seorang tentera Jepun yang punca segalanya, ketua segalanya, dia diperkosa ni adalah Lieutenant Akishi. Dia yang punca segala-galanya lah kan. Jadi bila dia diperkosa ramai-ramai macam tu, Embun ni bernasib baik ada seorang
tentera Jepun yang baik, nama Lieutenant Koichi, lakonan Akasha. Lieutenant Koichi ni selamatkanlah, dibawa embun jumpa dengan General Kurokawa. Jadi bila Stall talk, General Kurokawa ni setujulah untuk bebaskan embun, untuk bebaskan Bayu, tapi dengan syarat Bayu dengan embun kena kerjasama dengan Jepun untuk kumpulkan orang Melayu lah, untuk sokong Jepun. Jadi lepas Bayu dibebaskan, embun ni dia cuba bangkit lah, dia cuba sama-sama dengan Bayu untuk turutlah apa yang disyaratkan tu, sama-sama kumpulkan orang Melayu untuk cucuk tanam, ada rawatan penyakit TB dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka ni ada agenda tersendiri. Mereka sebenarnya nak kumpulkan orang Melayu untuk wujudkan gerakan underground, nak melawan tentera Jepun, nak bangkitkan, nak tuntut semula hak Melayu. Mereka edarkan risalah Force 136, kira nak wujudkan gerakan Force 136 ni lah. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat cerita ni, cerita ni mengangkat martabat wanita sebenarnya. Elma Fatimah dia memang letak point of view kewanitaan dekat cerita ni, kan. Nama pun cerita embun, nama pun nama wanita embun. Cerita embun ni, nama embun ni diambil daripada nama ibu penulis skrip, Kak Rahiman Harun, kan. Bila kita tengok cerita ni, apa yang Imam Fatimah fokuskan dekat semangat juang embun ni, nak tunjukkan yang embun ni adalah seorang gadis yang memiliki semangat juang yang tinggi, tak mudah mengalah, tak mudah putus asa, cepat bangkit walaupun dia ditindas. Contohnya masa embun, walaupun selepas dia diperkosa, bila dia dapat bebaskan Bayu, dia tak duduk saja, dia tak jadi lemah. Dia cuba bangkit bersama-sama dengan Bayu untuk kumpulkan, wujudkan tentera Force 136 untuk lawan tu, kan. Kedua, kita boleh tengok semangat daya juang tinggi embun ni, bila mana dia nak buat apa yang abang dia buat, dia memang nak ikut serta. Apa yang abang dia buat, dia nak ikut. Contohnya malam sebelum Bayu pergi perhimpunan tu, Bayu ada bincang lah dengan kawan-kawan dia. Lepas tu embun mengendap, embun kata nak ikut juga, kan. Tapi tak boleh lah, kan. Ibu embun pun tak bagi, Bayu pun tak bagi, ayah dia pun tak bagi. Tapi sebenarnya embun dapat ikut, dia pergi sengat-sengat. Yang ketiga, kita boleh tengok kat sini suara feminis yang penuh sinis yang dikeluarkan oleh embun. Di awal cerita ada tunjukkan Bayu dengan kawan-kawan dia bincang lah macam mana nak buat untuk lawan tentera Jepun. Masa tu embun pergi mengendap. Lepas tu ada satu kata-kata yang dikeluarkan oleh embun, iaitu kata-kata ni sangat sinis. Bila mana kita tengok masa Bayu ditangkap, ayah embun ajak siapa yang nak ikut dia untuk kita sembang dengan tentera Jepun supaya Bayu dibebaskan. Tapi tak seorang pun ikut. Tunjukkan kat sini yang kata-kata embun tu betul, sangat sinis, yang suka bermesyuarat je tapi buatnya dok pun. Okey, kita tengok kat sini kisah wanita dengan perjuangan, kan. Kita boleh ambil ibrah, kita boleh tengok kisah wanita dengan perjuangan ni dah lama dah berlaku, zaman Rasulullah lagi dah berlaku, kan. Boleh tengok macam mana Sri Kandi Islam yang turut sama, yang join sekali untuk peperangan. Macam kita boleh tengok Khawlah, Safiyah yang turun padang juga peperangan sebab kematian Hamzah. Jadi nak tunjukkan kat sini yang orang perempuan boleh bangkit juga sama-sama dengan orang lelaki. Dan kita bangkit, kita berjuang. Ini sempena bulan kemerdekaan ni, bangkitlah, berjuanglah, merdekakanlah diri kita, macam tu, kan. Jadi selamat Hari Merdeka. Bersama membina masyarakat rahmat. Timika.